Lepas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ya Allah ya Tuhan kami. Lindungkanlah kami dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah, lindungkanlah kami dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada fitnah dajjal di akhir zaman ini ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Sidang penonton yang bersama dengan Facebook Radio Masjid Sajalah. Sekarang kita bersama dalam rancangan Madrasah Dar Al-Ansar ataupun Pondok Benih Baru. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi, kita dapat berjumpa lagi. Setelah mana kita perjanjian minggu terlepas kita akan berjumpa sekali lagi untuk minggu ni. Dan juga oleh kerana keadaan suasana hari ni tu, sikit sebanyak tu hujan. Apabila hujan tu kita terpaksalah kena buat dalam bilik studio sebagai studio Madrasah Dar Al-Ansar. Alhamdulillah adik kakak yang mana masuk mari, adik kakak yang mana bersama dalam live sekarang. Haraplah kita tekan sebar dulu lebih kurang. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan ini, mudah-mudahan satu rancangan yang kita buat untuk nak sempurnakan wakaf kita sekali ini dapat sempurna. Dan juga adik kakak pun dapat habuai bersamalah dalam rancangan hari ini. Saya bersama dengan Tuan Guru Baba Haji Kumar Ordon. Dan juga insya-Allah lah lebih kurangnya kita jumpa hari ini dalam bilik studio. Alik luar tu hujan adik akak Dan juga alhamdulillah pada hari Selasa tu saya tu kita tengok sebatai kayu. Dan juga hari Rabu kemarin tu saya pergi ambil besi adik akak. Pergi ambil besi untuk kita nak jadikan kakak atas untuk masjid. Jadi besi yang kita pergi ambil adik akak tak, kita belanja sekitar dalam 159,000 lah, lebih dah kurang 159,000. Dan yang saya ingin sekali nak beri maklumat pada adik kakaknya sekarang, daripada minggu yang lepas tu kita duk kecek bersama dengan adik kakak dalam live sekarang semacam ni Minggu lepas tu kita dapat jumlahnya 1,400,000 lebih. Tapi hari ni tubik jumlah baru pula adik kakak Hari ni tubik jumlah barunya, hari ni dapat jumlahnya 1,553,903 kok adik akak. Masya Allah, kalau kita tengoknya seminggu yang kita bincang sekitar dalam 60,000, hampir-hampir 70,000. Alhamdulillah, maka wakaf adik kakak yang adik kakak atas mari tu memanglah adik kakak dapat hasil bersama. Semacam mana kita duk dengar, kita duk ikuti live siapa saja berkaitan dengan wakaf saat ni tu, kita dapat hasil bersama dah.
Tapi sebelum adik kakak nak ikuti bersama dengan saya dan juga Baba hari ni, saya minta lah adik kakak tekan dulu sebarlah sikit sebanyak. Kita tekan sebar dulu sikit sebanyak. Saya duduk tengok dalam kitab-kitab sejarah Siratun Nabawiyah, kitab-kitab sejarah berkaitan dengan sirah-sirah, sejarah-sejarah ulama, sejarah-sejarah sahabat. Kesemuanya sahabat Nabi 124 ribu lebih tu dah. Kesemuanya sahabat Nabi tu ada wakaf jariah belaka. Nah, patutlah kita dengar sahabat Nabi hak besar-besar, hak Nabi jamin masuk syurga tu dak. Allah wakaf mereka gak kita tengoknya. Kalau bila dengan jumlah learning tu, Allah hampir-hampir juta-juta, ribu-ribu juta dia kok. Kalau nak kira dengan harta dan juga harga jumlah yang mereka wakaf. Lalu tu adik kakak yang diikuti bersama dak. Insya-Allah lah mudah-mudahan adik kakak yang diikuti. Kita wakaf dah minggu lepas ustaz. Nah, kalau kita dah wakaf minggu lepas, minggu ni kita tekan sebar saja dulu tak apa. Kita tekan share dulu adik kakak. Adik kakak yang masuk mari tu tekan share dulu, kita tekan sebar dulu. Nah, mudah-mudahan dengan sebab adik kakak, dengan sebab jari kita tekan sebar, dengan sebab jari kita tekan share adik kakak, adik kakak boleh hasil bersama juga. Memanglah berkaitan dengan kita buat kebaikan saat ni tu. Nah, kalau tengok hadis Nabi SAW, Nabi kata, nah, bagi siapa yang buat baik, bagi siapa yang sokong orang buat baik, maka bagi mereka tu ada hasanah juga, ada kebaikan juga. Nah, sebab itulah beberapa hadis pula hadis sahih yang saya penerangnya sini. Lalu tu adik kakak yang masuk mari, nah saya mohon dululah tekan sekali sore tak apa, 2 kali tak apa, 3 kali tak apa. Lepas tu adik kakak yang masuk mari dah tu, kita tekan dulu, tekan share melalui kelompok-kelompok adik kakak, tekan melalui kelum tu. Nah, kita ada kelompok mana, kita sebar melalui kelum adik kakak. Share kelum bahasa Sia panggil. Dan insya-Allah. Dan juga Reno, adik kakak kata, Reno, ustaz tak ada bukti ke live pondok benda baru ni. Jadi buku bukti tu kita tak boleh bukti lagi lah. Kerana jumlah yang kita memerlunya, target kita tak tu 3 juta. Jadi adik kakak dengar 3 juta tu banyak. Tapi kalau kita tengok dengan jumlah penduduk jalan saja pun pada dah. Tengok penduduk jalan saja pun pada dah. Untuk jumlahnya kita nak ni tak ada banyak kali. Dan juga jumlahnya adik kakak sudah hantar mari 1,550,000 ni dah. 1,553,903 kot sekarang lah ni. Nah, duit ke semua tu sekarang tu justru jadi wakaf belaka. Cumanya lebih tak banyak adik kakak lah ni. Nah, tapi baba pun rasa sedap, rasa suka hati lah. Saya sendiri pun rasa suka hati. Sebab apa? Sebab juta lebih tu sudah jadi wakaf dah. Dan juga lah ni hak lebih sikit ya, berapa puluh ribu je kalau kira jumlah yang lebih ni. Lepas tu sekarang lah ni kita sudah ambil besi 150,000 lebih, hampir-hampir 160,000 besi sudah mari dah setupuk. Nanti mata lagi saya nak give viral gambar. Nah, saya nak takak video, saya nak turun dalam page radio masjid kita supaya adik kakak boleh tengok. Nah, sebenarnya hari ni token nak masuk teri dah lah. Hari ni hari Sabtu, oleh kerana hujan. Nah, maka ibu teri tu dia tak lawan dengan air adik kakak kerana takut makan dengan tuai-tuai. Lalu tu insya-Allah saya nak viral adik kakak boleh tengok. Nah, berkaitan dengan sakut paut dengan sikit sebanyaknya benda yang kita duduk sekarang. Dan juga asrama sekarang pun bata sudah mari dah adik kakak. Asrama sekarang itu sudah buh jeria dah siap belaka dah, sudah buh meleh siap belaka dah. Bata pun sudah ada dah sekarang. Nanti saya tak ada pergi tengok lagi. Bata tu macam mula jalan lagi apa? Tak lagi. Nah, insya-Allah tak. Cumanya duk jalan meleh tepi wi cukup keliling dulu nak tok bata. Bata ni warna biru langit dia kat warna biru. Kerana dasar baba kita ambil warna biru saat ni tu agama Islam, agama daripada langit. Nah, maka kita ni ada dasar belaka lah kita buat kerja. Dan juga insya-Allah masjid ni pun apabila sudah naik, sudah teri besi atas tu insya-Allah, maka tak lama perabung kita akan tutup. Maka kita jokong bata tepi insya-Allah. Maka kita tengok tu, nah cepatlah kalau tengok dengan jumlah duit masuk 1,500,000 saat ni. Nah, dengan baru benda-benda yang kita boleh tengok tu, saya rasanya cepat sangat kita jalan. Adik akak yang masuk mari tu tak, tolong share dululah. Nah, 3 kali share tak apa adik akak dalam muka Facebook adik akak tu. Semacam saya pun tekan 3 kali share juga ni. Turun dalam klum lagi, turun dalam page lagi. Nah, tujuannya kita boleh hasil bersama kebaikan. Nah, adik kakak yang mana sudah bank in mari,
Kalau berasa pula nak back in hari ni pula tak ada gapo. Kerana minggu yang telah lepas saya dah penerangan lebih kurangnya berkaitan dengan benda yang Nabi pesan pada Sayyidina Ali 3 perkara saat ni tu. Salah satu saya sebut minggu lepas tu, Sayyidina Ali jelas kita tahu bahawasanya Nabi pesan suruh kita tu sedekah berpagi-pagi. Kerana bala Tuhan saat ni tu yang mari di sebelah pagi dia kata. Tapi dengan sebab kita cepat sedekah di pagi-pagi saat ni tu dah, Allah Ta'ala akan tolak bala. Dan juga Sayyidina Ali pun royak juga Tuhan akan murah rezeki. Kalau rezeki yang kita ada jadi barakah. Allah ni bertinya bak sedekah. Sebab itulah adik kakak kita ada banyak, kita buat cara banyak. Kita ada sikit, kita buat cara sikit. Kerana ini hasil yang kita bersama dengan kita dan juga yang akan berpanjang. Jadi insya-Allah lah lebih kurang saya nak kepada bapa kita sebagai mukadimah dulu. Dan juga bapa keroyak lah. Perjalanan kita untuk mendiri sebuah pondok madrasah Dar Al-Ansar ni setara mana dah sekarang kalau nak pukul secara peratus tu berapa peratus dah lah ni. InsyaAllah lebih kurang พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับขอแปลเป็นภาษาไทยสักนิดนึงเผื่อว่าพี่น้องนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่เนี่ยที่อาจจะมีพี่น้องที่ถนัดเป็นภาษาไทยนะครับพี่น้องที่เข้ามานะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพจของวิทยุมัสยิดกลางยะลาก่อนเลยนะครับขอความอนุเคราะห์กันแล้วกันนะครับช่วยกันแชร์ก่อนเลยนะครับที่เข้ามานะครับเนื่องจากหลังจากนี้เนี่ยเราจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับฟาดิละห์และก็ผลบุญที่จะได้รับการผ่านการซอดะกอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เข้ามาเนี่ยอย่าลืมกดแชร์เพจก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์เฟซก่อนนะครับพี่น้องที่มีกลุ่มก็แชร์ลงกลุ่มด้วยพี่น้องที่ยังไม่มีกลุ่มก็ช่วยกันแชร์นะครับหน้าเพจก็ได้หน้าเฟซก็ได้นะครับคนละ3แชร์ก็ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็พี่น้องที่จะวะกัฟนะครับเนื่องจากวะกัฟนะครับคือความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับการวะกัฟของท่านเนี่ยก็จะเป็นวะกัฟนะครับที่มีผลบุญอันไม่ขาดสายนะครับและที่สำคัญการวะกัฟของเราเนี่ยทุกครั้งที่เราวะกัฟเพื่อหนทางของอัลลอฮ์วะกัฟของเรานะครับผลบุญจะไปสู่นะครับผู้บุปการีของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นมะของเรานะครับอายะพ่อของเราเนี่ยมะของเราพ่อของเราเนี่ยผลบุญในการที่เราวะกัฟจะไปถึงผลบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการวะกัฟเป็นการวะกัฟที่มีวันสิ้นสุดเพราะพระวจนะของท่านนบีได้ตรัสไว้เนี่ยอิซามาตะบนูอาดัมนะครับเมื่อลูกหลานของท่านอาดัมได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อลูกหลานอาดัมได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอิซามาตะบนูอาดัมอินกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาซินทุกการงานที่ดีนะครับทุกการงานที่ดีทุกการกระทำที่ดีจะขาดสิ้นไปกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วยกเว้น3อย่างนะครับเพราะฉะนั้นของท่านนบีได้กล่าวไว้เนี่ยอิลลาซาลาซินอิซามาตะบุนูอาดัมอินกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาซินซอดะกอตินจาริยะห์นบีตรัสว่า1ก็คือซอดะกอฮ์จาริยะห์การที่เราทำซอดะกอฮ์จาริยะห์เนี่ยผลบุญไม่ขาดสายการวะกัฟการทำซอดะกอฮ์นะครับความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือผลบุญที่เราทำแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราวะกัฟแค่ครั้งเดียวตราบใดที่วะกัฟของเรายังอยู่ที่นั่นเนี่ยผลบุญการวะกัฟของเราจะได้แก่เราเองและจะได้แก่ผู้บุปการีของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับซะดะกอตุนญาริยะห์เอาอิลมินยุนตะฟะอูบิและ2นะครับคือความรู้นะครับที่ดีความรู้ที่ให้แก่ใครก็ตามความรู้ที่เราสอนใครก็ตามแล้วก็เขาคนนั้นได้นำความรู้ที่เราได้สอนให้ไว้เนี่ยเขาจะได้ทำผลประโยชน์นั่นก็คือเอาอิลมินยุนตะฟะอูบิและอันดับ3นบีบอกว่าเอาวะลาดินซอลิฮินยาดูอูละลูกหลานที่ซอและลูกที่ซอและที่ทำการงานที่ดีลูกที่ซอและที่ทำอามัลที่ดีเนี่ย3อย่างนี้จะได้รับผลบุญเพราะว่าฉะนั้นนะครับเรายังมีโอกาสเรายังมีเวลาที่ได้ทำวะกัฟนะครับอย่างน้อยนะครับผมและบาบอวันนี้ให้ความหวังแด่ทุกท่าน
ท่านที่กำลังติดตามรับชมในเพจของเราในไลฟ์ของเราอยู่ขณะนี้นะครับที่อุสตาดได้ปักหมุดข้างบนและก็หน้าตัวอักษรที่หน้าอุสตาดทั้งสองเนี่ยด้านหน้าบาโบเองด้านหน้าผมเองก็มีเลขที่บัญชีแปะไว้แล้วนะครับพี่น้องก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี932 343 0501นะครับ932นะครับ343 0501ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วก็ผ่านชื่อบัญชีทั้ง3รายชื่อนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบัญชีของชื่อบัญชีของบาโบเราเองกูมูฮัมหมัดฮัสซานีโรงซุนะครับแล้วก็จะมีอิสเมนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบัญชีนี้จะเป็นบัญชี2 ใน 3นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เข้ามาอย่าลืมกดแชร์ไปก่อนเลยนะครับการแชร์ของเราเนี่ยก็เป็นการซะดะกอฮ์เช่นกันนะครับการแชร์ของเราก็เป็นหนึ่งในการทำความดีเช่นกันอินชาอัลลอฮ์วันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะโอนมาเราค่อยโอนก็ได้เราแคปหน้าจอเก็บไว้แล้วก็เราเขียนเลขที่บัญชีเก็บไว้นะครับบัญชีที่บาโบได้ปรับล่าสุดนะครับบัญชีทั้งหมดในตอนนี้นะครับที่ผ่านธนาคารทั้ง2ธนาคารนะก็คือเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารอิสลามเนี่ยยอดทั้งหมดณขณะนี้นะครับ1,553,903 บาทอินชาอัลลอฮ์นะครับความหวังในวันนี้ก็อย่างน้อยก็นะครับในวันนี้อาจจะได้ 50,000 บาทก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ 50,000 บาทก็ยังดีเพื่อจะได้ครบในวงเงิน1,600,000 บาทอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็รายการของเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมตั้งเป้าไว้กับบาโบแล้วก็กับอุสตาดอัฟฎอลเนี่ยสัปดาห์ละครั้งนะครับทุกๆเช้าวันเสาร์ทุกๆเช้าวันเสาร์นะครับถ้าสภาพอากาศดีไม่มีฝนนะครับเราจะทำในหน้าลานของมัดรอซะห์ของเราแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกเราจะนะครับไลฟ์ในห้องสตูดิโอของสถาบันนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้sudah lebih kurang adik kakak yang sedang ikuti saya haraplah adik kakak พี่น้องที่ถนัดเป็นภาษาไทยกรุณากดแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับแชร์ลงกลุ่มด้วยแชร์หน้าเพจด้วยแชร์หน้าไลฟ์ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับการแชร์ของเราเป็นการกระทำที่ดีแล้วก็ได้รับอามัลที่ดีด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะAlhamdulillah. Maka sekarang ni saya serah pada bapa kita lah sebagai bapa kita akan bertemu ramuh. Adik kakak yang mana dia ikuti. Hari ni kita santai secara muzakarah. Muzakarah adik kakak ada gapo nak lontar mari, adik kakak nak ucap gapo mari, insya-Allah adik kakak komen boleh. Lepas tu adik kakak ada gapo nak tanya lebih kurang. Suasana pondok kita ni duduk di mana, insya-Allah adik kakak boleh komen masuk. Kita akan beri penerangan insya-Allah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak yang hantar salam mari, kami berdua jawab salam lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insya-Allah. Maka sekarang ni saya serah mic kepada bapa kita dulu sebagai mukaddimah untuk hari ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر فإن كل عسير عليك يسير. Alhamdulillah. Selamat pagi kepada kaum ibu, kaum bapa, muslimin muslimat yang mana kita ramai-ramai yang sedang mengikuti kita di sini supaya kita nak live untuk memungut bantuan supaya jadi bantuan untuk kita dapat membangunkan sebuah musalla kita dan lagi pula iaitu asrama kita. Berak untuk anak-anak pelajar boleh bertempat di sini. Kaum ibu, kaum bapa, muslimin muslimat. Jadi alhamdulillah lah, banyak-banyak kita syukur kepada Ilahi
yang kita saat itu dapat sokongnya, dapat habue bantuwe daripada kan ibu kan bapa begitu banyak. Nah, yang kita dapat di sini, dan kita dapat bangunkan musalla kita, dan dapat kita saat itu menyudahkan berek-berek kita ni. Jadi saya tak terlupa juga kepada Ustaz Zaki kita, dan berdua dengan Ustaz Afdal selaku penolong saya, dan dia juga senantiasalah tugas di stesen radio Raudatil Jannah Masjid Besar wilayah Jala. Nah, juga bersama dengan saya di sini, dapat kita saat itu bersama untuk kita sebar kepada kan ibu kan bapa untuk dapat bantuan daripada kan ibu kan bapa, dapat kita menyudahkan dan dapat kita membangunkan madrasah kita. Jadi kan ibu kan bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita itu dapat tahu bersama bahawa kita di sini duit duit pitih kan ibu kan bapa yang duk bantu, yang duk wakaf. Nah, di madrasah kita Dar Al-Ansar ni kita dapat guna, dapat beli tempat dapat membangunkan musalla. Jadi 2 3 4 perkara juga, perkara besar-besar. Nah, yang pertama kita dapat beli bidai tanah. Nah, kita dapat beli tanah. Yang kedua, kita dapat bangun musalla. Yang ketiga, kita dapat buat berek anak-anak pelajar. Dan lagi pula kita buat jalan. Lepas tu pula kita jalan api. Nah, dan lagi pula kita kena buat buat berapa untuk kita nak kozek air di situ, dan lagi pula tandas. Nah, jamai-jamai gapo tu, jadi bilik air gapo tu semua tu, nah, daripada duit pitih, daripada bantuan kan ibu kan bapa semualah. Boleh kata semua duit tu daripada kan ibu kan bapa muslimin muslimat kita. Nah, bukan duit daripada negeri luar, bukan duit daripada sana sini, bukan daripada duit kan ibu kan bapa yang bagi sokongnya kepada madrasah Dar Al-Ansar. Nah, daripada kampung tempat saya sendiri di sini, dan kampung-kampung kan ibu kan bapa, dan pinggir-pinggir di kawasan ni. Lepas tu di kawasan kita lah, 3 buah wilayah dan lain-lain lagi. Jadi alhamdulillah lah, saya ucap ribuan terima kasih lah kepada kan ibu kan bapa yang mana kita bantu sungguh-sungguh. Nah, kita ni tu buat jadi bekalan bagi kita sendiri. Kadang-kadang kita buat kerana nak jadi kebajikan untuk ibu kita, untuk ayah kita. Jadi perkara ni kita yakin bahawa tidak jadi sia-sia lah amalan ni. Amalan sedekah, amalan wakaf jariah tidak jadi sia-sia. Nah, bagi kita yang kita buat tu. Nah, oleh kerana wakaf jariah ataupun sedekah. Nah, sedekah yang kita duk buat ni, kita boleh tengoklah akhirat esok. Kita boleh tengok akhirat esok kerana dalam ayat kita selalu kita dengar, berapa kali dah kita bawa tubik. Nah, di dalam live kita. Nah, di dalam live kita berapa kali dah kita bawa tubik ayat yang sakut paut tentang wakaf jariah, tentang sedekah. Apabila kita hak ni tu berhipung di pada masyarakat kita saat ni tu berhajat kepada syafaah, berhajat kepada pertolongan, berhajat kepada amalan yang baik. Tetapi di situ tidak ada dah jalan hak kita nak boleh buat. Malaikat amalan hak kita buat persiapan di dunia dulu. Nah, hak kita duk buat bekalan. Lebih-lebih lagi amalan sedekah lah. Kerana mereka yang ada di sana senantiasalah duk metak nak kelik sedekah di dunia semula. Nak metak sedekah, nak metak kelik, nak kerja amalan sedekah. Kerana amalan sedekah ni amalan yang sangat hebat lah. Nah, yang sangat hebat dan sangat tinggi, iaitu di dalam kita hak ni tu nak bangunkan Islam kita nak bangunkan anak-anak kita, tak lain tak bukan dengan kita ni tolong-menolong dengan harta benda kita. Sebab itulah dia sebut harta. Mula-mula sekali sebut harta. Lepas pada harta dia sebut tubuh badan kita.
Kerana dengan tubuh badan saja kita tak dapat berjaya juga. Kalau dengan harta saja pun kita tak dapat berjaya juga. Jadi dalam ayat Quran pun kalau kita buka beberapa tempat pun kita boleh jumpa kata dengan harta lah mula-mula sekali. Jadi duit-duit kita yang kita dapat daripada kerja-kerja hasil kita, hak kita dapat. Nah, duit piti sikit banyak tu kita jadikanlah. Nah, habuai kita hak Tuhan bagi kepada kita, rezeki hak Tuhan beri kepada kita, kita buatlah kebajikan. Nah, khususnya di dalam amalan sedekah ni. Kerana apa? Kerana dalam apa? Dalam hadis Nabi SAW kita selalu dengar. Nah, berapa kali dah kita bagi huraiya tentang hal sedekah, tentang hal wakaf jariah, tentang hal kebajikan soleh ni, amalan soleh ni. Jadi kita boleh tahu kata amalan sedekah ni tinggi sangat. Sebab itulah Nabi kata mana qasa malun min sadaqatin. Tidak kuranglah harta daripada sedekah. Nah, tidak kurang harta daripada sedekah. Jadi nak royak kata bila kita sedekah, benda tu tak ada kita nampak pada zahirnya kau kurang macam duit pitih duduk dalam poket kita ni. Nah, ada 1000 kok. Kita saat itu kita buat amalan sedekah. Di situ 100, di sini 100, di sana 100. Jadi kita nampak dalam poket kita kurang. Tapi rezeki yang Tuhan nak lipat ganda, nak bagi kepada kita hak itu berganda-ganda. Nah, berganda-ganda. Sebab itulah Nabi kata mana qasa malun min sadaqatin. Tidak kuranglah harta daripada sedekah. Dengan sebab sedekah ni harta tu tak kurang. Nah, mana qasa malun min sadaqatin. Jadi tidak kurang harta dengan sebab sedekah ni. Nah, kerana sedekah ni tidak kurang. Tidak kurang harta kita. Bal Nabi kata bahkan tazidu. Tazidu. Bahkan benda tu menambah. Sampai kan Nabi sebut 2-3 kali. Bila kita wakaf jariah, bila kita buat amalan sedekah, maka Tuhan bergandakan sedekah kita tu. Tuhan bergandakan sedekah kita itu kau banyak, kau hebat. Kalau kita perhati, kita jumpa, kita boleh tengok perkara tu. Tengok kalulah dalam perniagaan pun samalah. Bagi mereka hak duk nego tu, penega saat itu. Nah, bila dia saat itu selalu kerjakan mengeluarkan zakat apabila cukup haul, apabila cukup nisab dia. Nah, apabila cukup nisab dia, bila dia niat nego saat itu, apabila cukup nisab dia, nah, maka dia hak itu keluar zakat. Dia keluar zakat. Jadi amalan ataupun pekerjaan perniagaan dia hak itu Tuhan menggandakan. Boleh buka pula di sana, boleh buka pula di sini, boleh buka tempat lain pula, boleh biak, boleh kemal, boleh gapo tu dengan amalan wakaf, dengan amalan zakat, dengan amalan sedekah itulah. Jadi kita tak nampak sebab perkara tu perkara gaib. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, perkara tu perkara gaib. Kita tak ada boleh nampak. Di atas dunia ni kita tak ada boleh nampak, tapi atas dunia kita semata-mata kita nampak kata penat. Sebab itulah dalam ayat Quran dia kata nak ayat kata kerja-kerja di atas dunia ni kita duduk di dalam keadaan penat. Jadi nak ayat kata di sini kerja ni kita penat ni. Nah, kita penat ni akan jumpa akhirat esok. Balasan dia akan jumpa akhirat esok. Sebab dalam ayat kata innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau kadih. Kadih ni nak ayat kata amal ni penat. Sebab apa boleh penat? Sebab kita kerja di atas dunia ni kita penat boleh tengok selalu balasan. Nah, kita motong. Kita boleh tengok seminggu boleh tengok duit pitih sekali kita kerja buat rumah. Sebulan sekali kita buka boleh tengok balasan. Tapi akhirat kita duk buat mari bertahun-tahun dah kita duk buat mari. Tak ada boleh tengok balasan. Balasan secara zahir tak ada boleh tengok. Sebab itulah jadi rupa-rupa nampaknya penat. Kadihun ila rabbika kadhan kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan engkau saat itu ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi Muhammad, ayat ni orang panggil khitab kepada nabi kita pun orang panggil umumul lafzi la bi khususis sabab.
Walaupun ayat turun kepada Nabi, tapi kita pun samalah nak ayat kata rupa-rupa nampak kata kerja tak ada boleh. Nah, tak ada boleh upah, tak ada boleh balas di depan mata kita, tak ada boleh tengok. Nampak rupanya penat. Sebab apa? Sebab tak ada boleh nampak upah. Nah, banding dengan dunia boleh nampak selalu dah. Tuhan kata di sini famulaqih, mu akan jumpa. Hak mu penat saat itu balas tu akan jumpa. Famulaqih. Nah, mu akan jumpa balasan itu bila tu akhirat esok. Lepas tu bahkan di atas dunia ni pun boleh dah, tapi kita tak boleh tahu. Kata ning diri kita ning boleh tahun ning boleh 4 piko diri kita ning. Kita tak ada berasa kata tu hak amalan kita sedekah pada tahun dulu, amalan kita wakaf jariah pada 2 tahun dulu. Kita tak ada pergi situ. Kita pergi di mana? Kerana tukar baju. Kita tukar baju kerana kita jeruh sapa pada tahun ni, buah banyak. Kita berasa balas tu. Tu orang panggil secara adat kita hidup di atas dunia ni, kita kerja buat, kita dah nampak tu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan ibadat kita hak kita buat hak tak nampak. Sebab itulah dalam ayat dok sebut kita tahu kata man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man yattaqillah, siapa takwa kepada Allah. Nah, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nescaya jadi baginya makhraja, ada tempat keluaran. Bila kita takut kepada Allah, bila kita takwa kepada Allah, bila kita pelihara, nah kita jaga agama hak ni tu, nah Tuhan buka jalan keluar kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan merezekikan, merezekikannya min haitsu la yahtasib, dari sekiranya tak tahu kata barang tu mari mana. Tu duk dia dapat perkara tu, duk dia dapat rezeki dia daripada sini. Jadi nak royak kata habuwe hak kita duk buat kebajikan, habuwe hak kita duk buat kebaikan masa-masa lepas hak ni tu di hari ni timbul. Di hari ni kita berjumpa, di hari ni kita bertepuh, tapi ia tak nampak kata tu adalah balasan hak dunia hak Tuhan bagi kepada kita. Kita semata-mata pergi kepada adat. Nah, bila kerja boleh duit, bila buat gotu dapat menggoning. Kita semata-mata pergi di situ. Kita tak pergi kepada perkara-perkara hak gaib lagi. Nah, perkara-perkara hak gaib. Sebab itulah nak royak kata di atas dunia ni kita kerja tu nampaknya letih kerja akhirat, tapi balasan saat ni tu kita berasa tak dapat. Sebab kita nak tengok dengan mata kepala kita, nak tengok secara zahir tu Tuhan tak berzahir. Bahkan kita dapat kesihatan, kita dapat rezeki, boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh serenok dengan anak-anak, boleh serenok dengan harta-harta. Semua hal itu adalah amalan kita. Amalan kita hak kita duk usaha gapo tu. Di atas dunia Tuhan bagi dah, tapi tak nampak rupa kata hak Tuhan bagi. Tak nampak rupa. Jadi kita duk tengok, keliling kelala kita tengok sahabat go ni kita berat kok sahabat. Sebab itulah dalam ayat dia Tuhan duk sindir semua kepada kita. Tuhan duk itu semua kepada kita. Tuhan duk orang panggil duk ketik semua. Mana dalam ayat kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu melebihi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Tuhan duk sini semua. Duk ketik semua kita bal tu'thirunal hayatad dunya. Tuhan royak perkara dunia, Tuhan royak perkara akhirat, suruh kita buat bekalan akhirat, tapi jangan tinggallah dunia. Sebab dunia tu habuai untuk nak makan harian, nak sanggup hidup, untuk anak, untuk isteri, untuk keluarga gapo sanggup hidup. Mu buatlah hak dunia tu untuk kamu boleh hidup, tapi buatlah bekalan akhirat. Tapi dua-dua ning Tuhan suruh berat akhirat, suruh kita kena dunia, berat akhirat, kena dunia. Sebab dunia ni untuk cukup-cukup gitu ya. Tapi kita hak ni tu dak, kita pergi berat dunia. Bila berat dunia itulah Tuhan kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Jadi orang panggil mu hak ni tu pilih pula. Jadi pilih berat dunia daripada berat akhirat. Melebihi dunia daripada kehidupan akhirat. Sebab itulah kaum ibu, kaum bapa yang dirahmati Allah, dalam bab kita buat amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita taruh kita taruhlah harapan menjadi tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi balasan kepada kita yang berkekalan.
kita taruh wi tinggi. Nah, kita yakinlah dalam pegangan kita hak itu Tuhan akan bagi balasan yang baik kepada kita. Kita buatlah amalan, kita buatlah bekalan, kita buatlah kebajikan. Nah, khususnya iaitu dalam amalan wakaf jariah ataupun amalan sedekah. Nah, ayah kita yang sudah meninggal dunia, ibu kita yang sudah meninggal dunia, kita masa dulu kita tak ada nak layan dia, kita tak ada nak tengok dia, nak ambil fado dia, di hari ini dia sudah meninggal dunia dah. Jadi, kalaulah kita hak itu nak dapat kebaikan kita, nak dapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buatlah kebajikan kepada ayah kita buatlah kebajikan kepada ibu kita. Nah, kita sendiri masih hidup lagi, kita sendiri boleh gerak lagi. Nah, kita boleh buat lagi, mereka tak ada dah. Tu kita nak buat kebajikan, tak ada gapo, kita buatlah kebajikan kepada mereka. Itulah nak rakyat kata, di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, saya dan Ustaz Zaki kita di sini, supaya kita duk sebar di sini, nak bangunkan majlis ta'limi, kita nak mengadakan madrasah Dar Al-Ansar ni demi untuk nak sebar ilmu agama kepada anak-anak kita. Sebab anak kita tengok di hari ni banyak di dalam kehilangan agama. Kita tengok tu kita berasa serabut, kita tengok tu kita berasa sedih. Oleh kerana keadaan dunia sekarang ni tu serengi agama barat ni pernah kita boleh tengok. Di tangan anak-anak kita hak ni tu pegangnya Yahudi, dia pegangnya Nasara. Dakwah mereka pernah dah di dalam rumah kita. Nah, sehingga ibu bapa tak boleh nak kawal dah di hari ni. Anak kita jadi kebah dah telinga. Anak kita jadi kebah dah tangan, kaki tangan, kebah habis dah. Nah, kita sendiri pun kebah dah mulut kita. Nah, kebah dah. Sebab apa? Sebab kita panggil anak tak paling dah di hari ni. Apa tu? Nak royak kata, di hari ini jadi segar habis agama. Nah, anak-anak kita jadi susah lah kalau kita lepas mereka di belakang hari, nanti rusaklah anak kita, hancurlah anak kita. Sebab itulah nak royak kata di hari ini, kita tengok perkara-perkara mabuk pun jadi boleh dah nak sebab perkara-perkara mabuk di hari ini tidak jadi salah. Nah, dan lagi pula, masalah hubungi dengan alat high-tech, alat teknologi, alat yang canggih ni kita tengok di hari ini. Nah, Facebook dan Line dan lagi pula Messenger, segala-gala lah kita boleh tengok hubungi, boleh buat hubung saing-saing dan kawan-kawan lelaki perempuan, boleh duk beripung lelaki perempuan, boleh duk kela lelaki perempuan, boleh duk naik pergi mari, boleh duk tidur sana, boleh duk tidur di sini. Kita tengok sikit lagi kacau. Sebab ya kita ni halau kacau dah kita ni. Tu dia. Anak kita panggil payah dengar, anak kita royak payah turut. Nah, orang panggil hilang barakah. Nah, hilang barakah. Di hari ini bukan anak kan ibu kan bapa saja dak. Bahkan anak tok guru sendiri pun susah. Nah, susah kita nak tarbiyah, susah kita nak mengasuh, susah kita nak isi agama, nak tanam agama susah. Apa tu? Di hari ini ngajar online. Kita tahu semua, tahu kata ngajar online ni bukan dapat persen baik kepada anak kita. 50% tak tu baik. Nah, hasilnya tu mahsul daripada kita mengajar online. Ya online dengan insight ni dia tak sama. Nah, dia tak sama. Ya kalau kita tengok di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, ngaji macam ni bukan budak ngaji. Jadi ibulah ngaji. Ibu buat kanban, ibulah mengaji, ibulah titam anak. Jadi anak ni lepote lebih. Sebab itulah kita di hari ini kita nak update semula, kita nak tajdid semula, kita nak asuh anak-anak kita hak itu supaya kita duduk di dalam lingkungan agama. Nah, dalam lingkungan agama, sebab agama ni kita takut sangat-sangat. Dan ulama kalau kita tengok kata-kata hukama, kata-kata daripada mereka-mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, seperti mana berkata oleh Syekh Muayyiduddin Al-Asfahan, dia kata al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi law kana nurul ilmi yudraku bil munah ma kana yabqa fil barriyati jahilun. Apa tu? Nah, syair dia panjang lagi tapi saya ambil syahid tempat saya nak. Dia kata al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Ilmu saat itu mengakak ke rumah yang tidak ada tiang. Nah, ilmu ni boleh mengakak ke rumah yang tak ada tiang.
Kalau kita mari kaji di sini sikit, ada ke rumah tak ada tiye? Semua rumah ada tiye tak? Semua rumah ada tiye. Tapi yang nak royak di sini kata, bila ilmu ada di dalam rumah seseorang, maka rumah tu ia jadi mulia. Walaupun rumah tu rumah gobek, rumah tu rumah seolah-olah tiye tak ada sekalipun. Rumah gobek, rumah ni tu perih-perih, mudah-mudah, tapi ada anak seorang hak ada ilmu pengetahuan, ada duk bawa agama Allah, maka rumah tu rumah mulia. Walaupun rumah gobek itu tak ada, nah tiye pun tak sama tinggi, tak sama besar, ada pun boleh-boleh gitu ya, mudah-mudah gitu ya, tapi rumah tu adalah rumah mulia. Yarfa'u baitan la imadalah. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Dan jahilan itu boleh merutuhkan rumah mulia. Rumah mulia mana? Misal kita orang kaya. Nah, kita orang kaya, ada kereta 4-5 neuti, ada kebun, nah ratus-ratus rai, dan lagi pula ada kedai, ada rumah sewa, kita ni duit masuk juta-juta sebulan. Tapi anak kita tak hantar kepada agama. Anak kita dalam keadaan jahil, maka hancurlah rumah kita tu. Dalam rumah kita tu hancur, walaupun rumah mulia lah mana pun, Tuhan tak memuliakan kita. Tu dia. Sebab itulah di hari ni kita nak memuliakan kau ibu kau bapa dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan kita nak asuh anak-anak kau ibu kau bapa supaya we jadi anak yang hebat, anak yang ada agama, anak yang beramal dengan apa yang dia belajar saat itu, dan anak saat itu boleh sebar ilmu pengetahuan, anak di dalam takwa, anak yang ada sifat sabar, ada sifat syukur. Nah, nak wait ada keikhlasan yang ada di dalam diri saat itu. Jadi segala-gala tu kita nak usahalah boleh buat, dan doalah kepada kita di sini supaya kita dapat jalan apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kau ibu, kau bapa yang dirahmati muslimin muslimat yang mana kita sedang mengikuti, kita bagilah sokongan, kita bagilah bantuan supaya kita sini boleh bangun dan kita sini boleh bawa anak-anak kita sungguh di belakang hari. Demi untuk kita nak menjalankan iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Lebih lagi di tempat kita ni kita nak berjalan di atas mazhab kita iaitu mazhab Syafi'i. Supaya kau ibu kau bapa hak itu boleh tenang di dalam kehidupan dengan anak-anak kita hak itu, jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, jadi anak yang jauh daripada deki khianat manusia, jauh daripada zina mabuk, jauh daripada segala hara-hara yang ada di depan mata kita sekarang. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni jauh daripada serengi-serengi Yahudi dan lagi pula serengi-serengi agama barat terhadap diri kita sendiri dan anak-anak kita. Maka sekadar itulah untuk saya bagi nasihat kepada kau ibu kau bapa, dan saya tak terlupa juga saya ucap ribuan terima kasih kepada kau ibu kau bapa yang berjumpa dengan saya dan tak berjumpa dengan saya. Yang jumpa dengan Ustaz Zaki kita ni, dan dia tak berjumpa pun ramai juga. Sebab duit pitih yang kita tengok masuk dari dalam bank ni, kita tak tahu kata siapa mari bubuh. Sebab apa? Sebab ya duk halak kat tangan kita sekadar 1,000, 2,000, 4,500, 200, 300 gitu ya. Tapi jumlah tu baik 1,553,903 kod ni bukan sikit. Jumlah dia ni kita tak kuasalah nak cari. Kita tak kuasa. Tu dia. Jadi kita tak kuasalah nak cari duit pitih banyak tu. Jadi duit hak kau ibu kau bapak lah. Kita dapat membangunkan di sini. Kita beli tanah pun dengan duit ni juga, dan kita buat musalla pun dengan duit ni juga, dan kita buat berak pun duit ni juga, jalan pun duit ni juga, dan lagi pula api nak masuk pun duit ni juga. Tu dia. Lepas tu kita akan mengadakan perapan, kita nak borai, nak gapo pun dengan duit ni juga. Jadi alhamdulillah lah, ucap ribuan terima kasih kepada kau ibu kau bapa. Mudah-mudahan Allah lah yang bagi balasan dan jaga kita sendiri, anak kita dan ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita duduk di dalam payung yang satu di pada mahsyar nanti. Kita duduk di dalam likungi hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mudah-mudahan gitulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kepada bapa Tuan Guru Baba Haji Kumar Ordun, yang mana bapa boleh kita ikuti bersama sebagai dasar dan juga latar belakang, yang mana kita diri sebuah pondok. Jadi insya-Allah saya ahlan wa sahlan bapa kami berdua ni, ahlan wa sahlan lah adik kakak yang duk mana wasa nak mari tengok pondok benda baru ni macam mana, setara mana dah. Kalau adik kakak wasa suka hati sangat nak mari tengok, insya-Allah kami terima 12 tangan adik kakak nak mari. Dan insya-Allah nak mari wakaf sini ke, wasa tak saya masuk bank ke, wasa nak mari jumpa dengan bapa sendiri sini, kita boleh tengok kawasan. Dan juga hak azan boleh kita azannya, insya-Allah aku akan hantar anak aku ngaji sini juga. Tu hak paling penting sekali insya-Allah adik aku. Jadi kita mari hari ni kerana kita tu belum lagi cukup. Bantuan yang kita kena jalan, bantuan yang kita kena bersama-sama mendirikan. Kerana kita ni mula daripada kosong adik aku. Mula daripada kosong, kita kena beli tanah lagi. Tuai tapak masjid lagi. Dan juga di antaranya kita kena diri asrama, kena diri jambil tandah, kena diri borek air. Semua tu kita jalan semula belakang. Bukan kata tempat ada dah adik kakak. Tempat kosong mari. Sebab itulah bantuan yang adik kakak hantar mari 1,500,000 ni agak kata banyak lah. Kita puas hati sungguh. Daripada kita mulai buat rancangan. Dan kita tak ada buat makan. Kita dah nak buat makan juga barang ni sebenarnya betul lah dengan COVID-19 mari dia kok. Lepas tu duk kerah, duk kecek orang kampung pakat nak tolong belaka, semua pakat nak sokong belaka. Kalau buat makan pun pakat nak mari makan dan nasi kabur tu. Tapi masya-Allah lah. Ustaz on berti you ใช่ไหม ใช่ครับ adik kakak yang duk ikuti tu akor besar dapat saya tu tak, dapat babur dapat saya tu akor besar. 10 ekor tu akor adik kakak nak bank in masuk. ใครที่จะโอนเข้าผ่านบัญชีของสถาบันศึกษาปอนด์มัดราซะห์ดาร์อัลอังซอรนะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีอยู่หน้าจอของอุสตาดทั้งสองได้เลยนะครับเนาะ 932-343-0501 นะ 932-343-0501 ผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับท่านใดที่มีเน็ตแบงค์เนี่ยก็สามารถกดโอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์itulah lebih kurang adik kakak tanya Ustazโอนเบอร์ที่อยู่หน้าใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเป็นเบอร์เป็นเลขที่บัญชีอยู่หน้าจอที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี่แหละนะครับเนาะboleh kita bank in masuk dah Thanakan Kurung Thai adik akak insya-Allah. Jadi kalau kita kecek adik akak ni satu kita saya dah tengoklah dengan pukul dengan tak reti pun sebagai arkitek tak reti saat ni tu tengok sekitar dalam 40% ada dah sekarang ni. Dengan sebab kita tak ada poskara lagi dalam tanah benar baru saat ni tepi Mubabah saat ni tak ada poskara lagi. Saya mari tengok mula-mula itu hotel Retah. Mari jumpa dengan Baba, mari tengok dengan Ustaz Afdan kita untuk tengok kawasan pukul video hotel Retah saja dia kat sini ni. Hotel Retah. Lepas tu mari sekali lagi sudah tebal Retah. Lepas tu tanah beli ambil mari buat tapak masjid dulu. Curah asah, tiap asah masjid pun saya mari juga. Tengok. Kerana adik kakak hantar harapan mari dah, adik kakak pakat wakaf mari dah, kita pun tak tunggu lagi lah. Walaupun masuk banyak mana duit tahap tamu pun kita jalan terus juga. Kerana apa tu? Kerana kita terima amanah yang besar daripada adik kakak. Yang hantar duit mari, yang kirim duit melalui mari, yang bank in mari, semua tu amanah. Dan juga semua tu akan disoal oleh Tuhan. Kami yang duduk sini, kami terima duit adik kakak, kami kena soal belakang. Lalu itulah kita jalan. Banyak mana duit adik kakak hantar mari, kita jalan terus. Adik kakak untuk nak diri ke gapo, untuk wakaf. Adik kakak ni ada wakaf. Kerana wakaf ni harta yang berpanjang. Oleh tu, saya sebagai penolong Baba sekalipun kita jalan terus juga. Hak mana kita capah tangan boleh kita capah ambil. Hak mana tak boleh tak ada arah lah. Kita pun pakat sokong adik kakak pun semua kena pakat sokong. Lalu tu lagi kak insya-Allah lah satu hari apabila kita buka pondok ni kita akan jemput adik kakak boleh mari bersama ikuti dan tengok majlis. Kita buka hari tu insya-Allah sebagai hari yang berjaya, kita boleh didik anak-anak kita dalam akidah yang selaras dengan akidah Nabi. Kerana ini hak besar dia akak. Semua mengaku belaka kata ahli sunnah, semua mengaku belaka kata hak kita kena. Kerana ia lagi tak lepas Nabi sebut dah ke 73 puak umat Islam ni akan pecah dan juga 73 sah ya hak masuk syurga, dua lagi dalam neraka Tuhan.
Nah, demo tu ngaku tu demo, tapi kita ni memanglah yang jelas-jelas. Macam mana babo duk oyak dalam radio semua sok-sok. Nah, Tuhan akan jaga agama yang luruh, agama yang ini hingga sampai hari kiamat. Nah, tak ada siapa yang boleh nak batah, tak ada siapa yang boleh nak mengutuhkan. Marilah rupa mana nak utuh. Tak boleh mengutuhkan kerana Tuhan jaga. Nah, serupa dengan Quran, demikian tu Quran. Quran, siapa nak ubah tak boleh pergi ubah Quran. Jok 1400 tahun Nabi tinggal kita, tak Nabi tinggal Nabi tinggal Quran. Mukjizat yang paling besar bagi baginda Nabi 30 juzuk dalam Quran yang kita boleh baca tu. Maka 30 juzuk tadi tidak ada siapa yang boleh mengubahkan. Tuhan jaga. Lalu itulah adik kakak, kita yang mana hantar duit mari, kita yang mana kita bank in mari, yang mana kita boleh wakaf bersama insya-Allah. Kerana melalui wakaf yang kita buat, melalui yang kita sedekah saat ni, hak ni jamin ni yang Tuhan wi jamin ni semacam mana Tuhan sebut dalam surah Baqarah ayat yang ke-245. Tuhan kata gapo? Ya semua rezeki ni dah adik kakak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam adik kakak yang atas salam mari. Kita terima salam. Jalan rezeki semua ada lapan tempat yang Tuhan bagi kita. Nah, jalan rezeki. Nak ayat tu rezeki saat ni tu tak payah. Kalau kita ada banyak mana, kita jangan nampak mata rezeki saat ni duit saja. Hari ni kita celak mata subuh tadi, kita boleh nyawa, boleh bernafas. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun tidur. Nah, maka kita baca doa. Nah, asbahna, kita baca doa apa pun, itu tanda kita syukur nikmat Tuhan. Tu rezeki dah tu. Tuhan wi panjang umur kita, Tuhan wi kita tubuh badan kita sihat, Tuhan wi kita saat ni tu bersama dengan anak cucu, tu rezeki. Kita jangan nampak kata rezeki saat ni duit saja bukan, harta saja bukan. Nyawa kita ni sebagai rezeki. Nah, kita boleh bernafas tu rezeki yang Tuhan bagi. Mata kita boleh kelip tu rezeki Tuhan. Kita kata kalau hari mana Tuhan tak bagi air mata keluar dari mata kita, mata kita kering, tak boleh celak adik akak. Oh ya. Tu rezeki yang besar. Lepas tu nafas yang kita duk nyawa hamu teh tu baik, seseduk masuk hamu tu baik. Itu rezeki yang paling besar. Macam mana kita kata, kalau lah Tuhan kata, mu nak nyawa hari ni mu kena bayar harga nyawa aku, Tuhan kata. Kita kata tak sebanyak sekut sehari yang kita nafas saat ni. Hari-hari kita nafas berapa kali dia akak? 18,000 kali lebih hari-hari bernafas tu. Kalau kena bayar sekut sehari, 18,000 sehari kita nak bayar dengan Tuhan. Banyak mana kita kena bayar. Tapi Tuhan bagi rezeki kita. Nah, pas senah seni kita yang ada ni tak. Senah seni semua dalam tubuh badan kita, dia nak kepada sedekah. Pas sedekah mana yang kita buat hari ni? Nah, sebab itulah ini kita memerlukan sedekah. Sebab tu jalan rezeki yang sudah ditulis oleh Tuhan macam mana? Tuhan kata rezeki yang telah dijamin oleh Tuhan. Rezeki. 4 bulan masa kita dalam perut ibu kita. Lepas pada malaikat tiup roh masuk dalam rahim ibu hari tu, maka Tuhan tetap dah 4 kali rezeki kita duduk situ. Nah, di mana temuan kita? Nyawa kita panjang mana? Rezeki kita banyak mana? Tanah kubur kita duduk mana? 4 kali Tuhan tetap dah situ. Tapi hak ni kita kena usaha. Sebab apa? Rezeki yang telah dijamin oleh Tuhan. Tuhan ayat dalam Quran, dalam surah Hud ada ayat yang kena. Nah, kerana gapo Tuhan kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Nah, lepas tu wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Tuhan ayat dalam Quran dalam surah Hud. Tiadalah suatu pun yang tiada suatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini, malaikat semua Tuhan jualah yang menanggung rezekinya. Tuhan yang juru beri rezeki. Sebab itulah kita duk baca Quran, baca ayat mana-mana, Tuhan ayat belakang dah. Nah, infaklah harta yang kuwi kepada kamu, Tuhan guna gitu. Mu jadilah duit yang kuwi, harta yang kuwi, rezeki yang kuwi kepada kamu, mu jadilah untuk aku berhutang, Tuhan kata. Sebab itulah kita tengok beberapa ayat yang Tuhan jelas. Banyak perkara sangat. Sebab hak ni bukan hak kita. Macam mana bukan hak kita? Kita tengok orang mati dah. Melalui COVID ke, melalui gapo yang mati ke, gapo yang dia buat pergi. Kalau kita yakin kata aku ni harta banyak, hartaku saja. Kebun getah aku, kebun dia aku, kereta aku, semua tu hak aku belaka. Tapi mana yang apabila mati seorang, pejam mata seorang, apa yang dia buat pergi? Kita boleh tengok dah. Hak cerak-cerak 3 lah kan kapal. Tu kalau ada. Hak tak ada sekapal. Pakai so yo kapal buat pergi. Hak tu hak dia. Lepas tu kadang-kadang tengok.
Setengah-setengah tali tu. Tali hak ikat mayat, tali hak ikat jenazah tu. Kalau tali tu mek hak orang, kena senyah tu bek, we kau orang kelik tali tu. Tu noyak tu hak kita buat pergi. Lepas tu sebab tu Nabi kata apabila mati seorang nak ada putus habis amalan dia, amalan ke 3 perkara. 3 perkara hak mudah sekali, sedekatin jariyah. Nabi kata sedekah jariyah. Hak ni hak mudah sekali gak. Kita hujan-hujan tak ada gimana ni dak. Lepas pada makan puluk ikan tambah pagi ni, makan puluk raunyo pagi ni, sudah minum syahir pagi ni, buka tengok dalam bank. Aku ada sikit harta aku 5,000. So kurang-kurang 100. Untuk pagi ni jadi istiqamah untuk kita. Dan juga 100 yang kita buat adik kakak, dia tahu tak gapo yang Tuhan nak bagi? Tak, tahu tak? Tuhan guna istilah berhutang sebab itulah dengan sebab sedekah. Tuhan royak gapo? Dalam surah. Nah, dalam surah Baqarah ayat yang ke-245 Tuhan kata, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Tuhan royak dalam surah Baqarah, "Fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah." Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Tuhan sebagai pinjaman yang baik? Kita nak hantar mari tu niat sikit dalam hati, aku ikhlas. Aku sedekah, aku wakaf melalui bank Pondok Benih Baru saat ni. Tak ada gapo. Aku dengan Tuhan aja yang tahu. Sebab tu Tuhan kata, siapa yang mahu nak beri pinjaman kepada Allah, pia nak wi Tuhan berhutang. Kalau kecek mudah-mudah bahasa kampung, pia nak wi Tuhan berhutang. Tapi berhutang kita wi ke Tuhan saat ni tu, berhutang yang penuh dengan ikhlas. Supaya gapo? Fayudha'ifu lahu. Nah, fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Supaya Allah melipat ganda ke balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Tuhan ganti lipat ganda banyak tak habis nak bilang dah kok. Tuhan hanya lipat kelik. Nah, sebagaimana kita duk dengar ayat-ayat Quran, masalul ladzi Tuhan wi misal tu ke? Itulah lipat tu yang Tuhan akan ganda wi. Nah, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, dan ingatlah Allah jualah yang menyempitkan dan Allah jualah yang meluaskan pemberi rezeki. Nah, dan kepadanya, kepada Allah lah kamu semua dikembalikan. Sebab tu kita kena ingat adik akak, kita ada banyak mana hak duduk dalam bank kita belum tentu kata jadi hak kita. Hak tak ada jadi wakaf untuk kita belum tentu kata jadi hak kita. Hak belum kita wi Tuhan butai belum tentu kata jadi hak kita. Sebab Tuhan royak dah. Hak jadi butai ke aku ni lah, hak jadi-jadinya untuk bagi kamu. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis, hadis sahih riwayat Muslim adik akak, mati seorang anak dia putus habis amalan dia, amalan ke 3 perkara je. Sebab 3 perkara saat ni. Nah, sedekatin jariyah hak ni paling mudah sekali. Sebab itulah adik kakak yang dia ikuti sekarang, kita tekanlah mari. Kita suka banyak mana? 5 kok sekadar kita, 10 kok sekadar kita, 100 kok pun hak kita. Semua jadi hak kita. Kalau kita wis kok, Tuhan ganda 10 hingga sampai 700. Pas kalau kita wis banyak, Tuhan ganda banyak lagi. Sebab itulah kita tengok sejarah beberapa orang sahabat-sahabat Nabi. Sebab semua 124,000 sahabat saat ni lah. Semua tu ada wakaf masing-masing. Malaikat sikit dengan banyak tu ya. Sebab itulah di antara sahabat Nabi, pada satu ketika Nabi istihar nak pergi perang Tabuk adik akak. Nabi nak pergi perang Tabuk, Nabi istihar suruh sahabat semua yang mana ada harta, waktu baik harta untuk wakaf fisabilillah, untuk jadi bekalan nak pergi perang di perang Tabuk tu. Perang Tabuk nak perang dengan siapa? Nak perang dengan orang Roman. Nah, orang Katolik, orang Kristian, orang yang menghinakan agama Islam untuk nak sebar. Tapi demo tu serai Islam, Nabi terpaksa. Nabi istihar. Hingga siapa? Beberapa orang sahabat menangis dapat muka Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak ada walau sedikit harta benar ya Rasulullah. Tapi yang kami boleh sedekahnya hanya doa Rasulullah. Ada saat di antara sahabat. Doa je. Doa minta wi selamat, doa minta wi dapat kemenangan di dalam untuk nak sebar agama Islam. Sahabat siapa gitu. Dak orang hak tak ada gelar. Nah, ada gelar sepasal di tangan tu pecah gelar. Lepas untuk jadi fisabilillah. Tengok. Nah, ya adik akak, buku-buku sedekah saat ni tu besar sangat bagi kita. Sebab itulah minggu lepas saya ada janji, saya ingat ni tak? Ada janji dengan adik kakak. Nak royak tu di kalangan sahabat-sahabat Nabi, kesemuanya sahabat Nabi tu ada wakaf bagi mereka masing-masing. Tapi satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, riwayat Imam Muslim ni riwayat seorang yang musafir daripada Mekah.
Orang musafir daripada Mekah mari temu dengan Rasulullah. Makna kata orang ni orang muhajirin lah, orang duduk Mekah tu mari. Musafir mari bertemu jumpa dengan Rasulullah. Maka kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sangat kelaparan wahai Rasulullah." Orang yang hijrah mari pada Mekah nak ada kak. Duk Mekah nak mari Madinah 400 kilo lebih. 400 kilo lebih. Lo ni kalau naik kereta bah 4 j, 5 j, 6 j kadang-kadang. Nak sapa dia. Tapi zaman dulu tengok sahabat. Jalan kaki mari. Bunyi kata Nabi buka bandar Islam di Madinah. Bunyi orang duduk kawasan-kawasan Mekah, luar-luar bandar Mekah. Bunyi kata Nabi buka bandar Islam. Daulah Islamiyah yang berdiri di Madinah. Turut mari. Nak jumpa dengan Nabi. Nak kenal dengan Nabi. Nak meluk agama Islam sekali dengan Nabi. Tengok beberapa orang sahabat dia kata, mari siapa di Madinah ngadu Nabi ya Rasulullah. Kami tak makan per 2 hari Rasulullah. Tidak ada makan ni. Kami lapar wahai Rasulullah. Kami mari sini wahai Rasulullah. Kami dengar berita kata engkaulah orang yang terbaik yang pernah aku dengar wahai Rasulullah. Aku dengar berita luar-luar kawasan Mekah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah. Aku dengar berita kata kamu ni orang yang terbaik. Aku duk dengar tak ada benda-benda yang tak baik bagi kamu. Jadi munglah aku dengarnya orang yang terbaik Rasulullah. Selanjutnya Nabi mendatangi. Selanjutnya Nabi mendatangi isterinya dan berharap ada makanan. Nabi pergi tanya. Biasanya Nabi tanya Siti Aisyah lah. Wahai Aisyah, ada apa makanan yang dihidih hari ni? Siti Aisyah kata tidak ada apa sekali wahai Rasulullah. Ini salah satu menyebabnya Nabi puasa hari tu. Nabi hidup Nabi. Nabi bukan boleh makan sepengah kita. Hidup Nabi. Bukan Nabi kenyai perut sepengah kita. Nabi. Sebab tu satu ketika Siti Aisyah boleh pergi. Lepas pada Nabi wafat. Siti Aisyah pergi roti yang lembut. Yang sedap dalam satu majlis. Siti Aisyah menangis. Ingat Nabi. Masa Nabi hidup. Nabi tak pernah boleh jamu. Tak ada makan lagi. Jamu saja roti yang lembut. Nabi tak biasa boleh jamu. Sebab Siti Aisyah kata tidak ada makanan wahai Rasulullah. Hari ini tidak ada apa-apa dalam makanan wahai Rasulullah. Lalu itulah apabila Nabi dengar kata tak ada makanan. Maka Nabi pun ajaklah orang-orang yang musafir mari ni. Nabi pun royak. Nabi pergi isytihar kepada sahabat Nabi. Nabi kata gapo wahai sahabat. Siapa yang sedia menjamu tetamu aku ini? Sahabat dengar Nabi ya. Wahai sahabat aku, dia ada makan ni yang boleh jamu tetamuku sore ni wahai sahabat aku semua. Siapa yang ada? Sahabat pakai tak ada kecek banyak adik aku. Insya-Allah. Siapa yang boleh jamu sahabatku sore ni? Siapa yang boleh jamu tamuku sore ni? Insya-Allah demo tu akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat tengok kok. Berdengar kata Nabi kata gitu kok. Sahabat lain pun zaman tu zaman yang menyusah sangat. Makan ni pun tidak begitu banyak. Hingga siapa sahabat tak ada orang lain. Tapi ada seorang sahabat. Sahabat ni pun sahabat terkenal. Sahabat ni hak rela harta dia tu untuk agama Nabi. Jok mula-mula lagi Nabi hijrah mari. Siapa? Abu Talhah adik aku. Kita dah dengar dah minggu lepas Abu Talhah juga. Kerana jarah berkait dengan sedekah ni besar-besar dan juga banyak kali sangat kita dengar boleh dengar sejarah Abu Talhah yang dia suka wakaf, yang dia suka untuk tabarruk fi sabilillah. Hak lain tak nak kecek dah. Sahabat Nabi hak 10 dia ambil syurga tak nak royak dah. Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf semua tu kita tak nak royak dah. Hak tu hak besar-besar Uthman ni 1000 ekor unta. Fi sabilillah. 1000 ekor unta nak cari di mana? Kelik daripada Syam, nego bawa kelik barang. Barang yang penuh. Tahu unta nak ekor 1000 ekor tu. Barang penuh. Mumur tahu unta. Tapi tengok keadaan orang yang lapar. Dia wakaf 1000 ekor unta. Ni saya nak Uthman bin Affan. Hak ni kita tak sebutlah kan hak besar-besar. Tapi kita nak ayat hak macam kita ni. Hak berbuada ni. Nak kita remah untuk kita tabarruk fi sabilillah. Untuk jadi harta yang milik kita lepas pada kita mati. Dan milik kita masa kita hidup ni. Dan juga boleh kebajikan untuk ayah ibu kita yang meninggal dunia tu. Itu sebagai wakaf adik akak. Dengan sebab itulah Abu Talhah kata, ya Rasulullah, saya ada sedikit makan yang untuk boleh jamu tamu kamu wahai Rasulullah. Abu Talhah sendiri, mari ya Rasulullah, marilah tamu, ikut aku mari ke rumah. Abu Talhah klik sampai di rumah dia. Dia tanyalah bini dia, wahai isteri aku sayang, adakah makan ni untuk tamu Rasulullah ini wahai sayang? Abu Talhah tanya bini dia,
Jawab bini dia kata gapo? Bini dia katanya, wahai suami, ada sedikit untuk anak kita. Hak dia tak ada dah hasil nak boleh makan. Hak dia bini dia tak ada boleh makan. Cuma duk taruh sedikit yang makan ni untuk siapa? Untuk anak dia. Anak dia duk tidur tu. Makan ni duk taruh sikit untuk anak kita, wahai suami. Gapo? Selalu dah. Nah, selalu dah. Abu Talhah tak ada gapo lah. Hak anak kita insya-Allah lepas pada ni Tuhan hati rezeki naik. Selalulah Abu Talhah suruh. Nah, Abu Talhah suruh. Suruh gapo? Marilah makan ni sini. Tamu Rasulullah mari makan sini. Dia ambil, tengok makan ni tak ada banyak ni, sikit je makan ni. Kalau buah tamah tu belah dua. Buah tamah sebutir tu belah dua yang boleh makan kepada tetamu Rasulullah saat ni. Abu Talhah panggil mari makan sini. Maka tamu yang mari sekali orang yang ada bahasa juga ke. Kerana lapar sangat, wahai Abu Talhah, marilah makan sekali. Mari makan sekali dengan aku. Abu Talhah kata tak apalah. Aku akan makan dengan isteriku di dapur. Maka isteri dia saat ni tu, kalau banding bahasa kita dak, mik tudung puyuk, duk korek. Mik tudung puyuk, mik sodek duk korek puyuk, bunyi keren. Lepas tu mik sudu, wak lolok makan. Makan dia lebih sikit di dapur dia. Dia wak lolok makan dengan Abu Talhah di dapur tu. Tujuan nak kata tetamu Nabi saat ni makan boleh sempurna. Kerana hak tu ada banyak tu je. Boleh makan. Besar tak besar sahabat, walaupun perut dia lapar, walaupun anak dia lapar, tapi dengan sebab agama saat ni. Kerana Nabi tawar saat ni. Nabi kata, "Wilah makan kepada tamuku aku ni. Kalau mu makan, insya-Allah kamu akan dapat rahmat yang begitu besar." Lalulah dia suruh demo tu makan saat ni. Abu Talhah buat makan-makan dengan bini dia. Wak keren, wak katok sudu, kalau kecek bahasa kampung kita, wak katok sudu, kata duk makan. Nah, maka pagi besok pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas sudah jamu demo ni makan siap belaka dah. Tahu dak adik akak? Esok Abu Talhah pergi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambut Abu Talhah. Nabi senyum Abu Talhah. Ni Nabi mukjizat. Nabi tahu gapo yang Abu Talhah buat. Nabi tak payah royak. Aku tengok, aku tahu belaka kelakuan kamu, wahai Abu Talhah, dengan isteri kamu yang membuat dengan tamu yang aku kirim kemarin, wahai Abu Talhah. Lalu tu Tuhan buat turun ayat adik akak. Tuhan buat turun ayat dalam Quran. Ni sahabat Nabi dak, benda-benda yang berlaku Tuhan kata gapo? Nah, Tuhan buat turun ayat, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tuhan waktu ayat melalui gapo? Melalui cerita yang berlaku di atas Abu Talhah saat ni adik akak. Nak ayat sebab gapo Nabi sebut wahai Abu Talhah, wahai sahabat, kalau siapa yang ambil tamu pergi jamu saat ni, dia akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu sejarah ni Tuhan buat turun, Tuhan catat dalam Quran. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah, orang Ansar. Nah, orang Ansar yang duduk di Madinah, orang Ansar yang duduk di Madinah yang telah beriman sebelum kedatangan mereka. Orang Ansar yang duduk di Madinah dah, yang beriman kepada agama Nabi Muhammad belum pada orang Muhajirin nak mari saat ni tu, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Orang hijrah duduk Mekah mari duduk tempat dia kasih. Sebab tu kaum Ansar kita tengok tak, hak ada bini 4 orang, cerah bini. Bagi kepada kaum Muhajirin seorang bini dia. Tak ada rumah 2, bagi rumah kepada kaum Muhajirin. Ada rumah 2 lapis, bagi mu duduk lapis atas, aku duduk lapis bawah. Tengok jadi adik-beradik adik akak. Dengan sebab apa harta yang dia ada. Kerana Nabi jamin kata demo ni dapat rahmat daripada Tuhan. Sebab itulah mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka. Tak ada berasa gapo. Ingat kata adik-beradik sama saudara dalam Islam kita. Dia tengoklah lebih kurang kita tengok. Dan mereka mengutamakan orang Muhajirin. Tengok. Nabi tawar saat ni, dia nak ambil pergi jamu makan. Dia hajak mari di rumah. Boleh makan dengan tidur, ada makan ni bagi dia. Makan ni anak dia pun tak ada. Tapi dengan sebab Nabi hantar tetamu mari saat ni, dia boleh jamu tetamu dia. Walaupun dia buat lolok makan. Dia kata sudu sekali buat lolok makan. Sebenarnya dia tak ada makan. Dah habis dah makan ni. Ada sikit tu tapi jamu tamu dia boleh makan. Masya Allah ni Tuhan catat dalam Quran sejarah-sejarah adik aku. Nah, Allahu Rabbi. Meskipun mereka juga
memerlukan, walaupun dia perlu nak taruh ke anak dia, tapi tak apalah dengan sebab arahan Nabi saat ni. Dan siapa yang dijaga dirinya daripada kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nabi Tuhan ayat dalam Quran, fa ulaika humul muflihun. Demo ni lah orang yang beruntung. Walaupun diri dia lapar, tapi dia rela untuk agama, rela untuk seorang yang meluk agama Islam mari, ikut jejak langkah Nabi mari, tapi dia rela. Sebab tu Nabi kata demo ni lah orang yang beruntung. Ni Abu Talhah ada akak, banyak sejarah-sejarah dia. Minggu lepas kita royak satu sejarah lagi. Nah, satu sejarah yang timbul di atas Abu Dujanah. Abu Dujanah ni sahabat rapat dengan Nabi. Abu Dujanah saat ni rapat dengan Nabi, semaya Jumaat sekali dengan Nabi setiap waktu. Setiap kali maya Jumaat dengan Nabi. Satu ketika waktu subuh, Abu Dujanah mari semaya, bunyi berita dah, kata berita tak molek yang berlaku di atas anak dia. Kerana dia ni Abu Dujanah orang yang miskin, orang yang susah, orang yang tak ada harta yang berada dalam kawasan Madinah. Susah, ada anak, ada bini tapi tidak ada harta Abu Dujanah saat ni. Sebab apa dia? Dia lepas maya subuh ni, saya sama cerita yang minggu lepas saya royak. Saya janji, lepas tu saya tunai janji ni ada. Abu Dujanah maya subuh sudah dengan Nabi. Selalu dah. Apabila Nabi bagi saleh, dia cabut diri jalan klik. Nabi duk perhati buat apa? Beberapa hari ni Abu Dujanah tak ada nak bersama dengan aku lepas maya, nak ikut muzakarah dengan aku lepas maya. Kalau kita goklah ni tak ada nak wirid, tak ada nak doa. Sedangkan Nabi, doa Nabi ni, Nabi akad langit dua belah ni, Tuhan mustajab doa Nabi SAW. Tapi buat apa Abu Dujanah gaduh kelik sangat? Buat apa gaduh kelik? Nah, tapi Abu Dujanah kelik saat ni, setiap kali lepas maya kelik selalu dah. Maka Nabi satu hari Nabi tanya, wahai Abu Dujanah, bapa aku duk perhati mu dalam minggu ni, sudah semaya mu kelik selalu dah. Bapa Abu Dujanah, apa hal yang kamu ada? Bapa mu tak ukar dengan aku, wahai Abu Dujanah? Abu Dujanah kata apa? Wahai Rasulullah, nah, wahai Rasulullah, aku baru dapat berita bahawasanya aku di rumah tidak ada makan ni, walaupun sedikit. Tetapi tepi tangga rumahku tu ada satu pohon tamar yang memiliki orang penduduk yang berada di Madinah. Dan buah tamar dia saat ni tu berpagi-pagi, buah tamar dia selerok tepi tangga rumah aku. Tapi aku dapat berita bahawasanya sebab aku tidak ada makan ni, aku orang miskin, anakku bangun pagi, anakku bangun kutik buah tamar yang luruh depan tangga rumah, wahai Rasulullah. Aku tak benar anakku makan yang haram, yang tidak diizin oleh tuan dia, wahai Rasulullah. Aku dapat berita, aku jolok mulut anak aku, wahai Rasulullah, untuk dia muntah tubik daripada makanan yang haram, yang tidak dapat izin daripada tuan ya, wahai Rasulullah. Aku katok tibuk belakang anakku untuk dia muntah, supaya aku tidak tanggung dosa anakku makan harta yang haram, harta yang tak diizin oleh orang. Aku tak dapat tanggung dosa ya Allah, iaitu dosa yang begitu besar, wahai Rasulullah. Abu Dujanah ngayuh hadapan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab anak makan haram. Sebab itulah bangun kelik, dia bangun pagi kelik tu, dia kutik buah tamar yang jatuh dapat tangga dia, kutik sakut di batas untuk tuai ampunnya pohon tamar saat ni. Ni Abu Dujanah, akhlak Rasulullah, walaupun tak ada harta, tak ada nak makan, tapi rela untuk bersih, lindung daripada kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun anak dia makan, tapi dia kena tanggungjawab dia kau. Ni Abu Dujanah dah. Tapi cerita saat ni tu, Nabi dengar, Nabi menangis. Biasanya Nabi menangis dengar cerita sahabat, Allah susah sangat. Tapi susah dia tak ngadu pada Nabi, tak royak sepatah Nabi. Walaupun dia susah, dia boleh duduk kerana rela dengan sebab agama Tuhan. Nabi dengar cerita dia, Nabi menangis. Dan Nabi tawar kepada tuai pohon tamar saat ni, wahai ampunnya pohon tamar, nak tak kamu satu pohon ni yang ada di depan rumah Abu Dujanah saat ni, tukar dengan 10 pohon tamar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tawar. Tapi orang hak Nabi tawar pohon tamar saat ni tu adalah orang munafik, orang munafikin, orang pura-pura Islam. Tak dapat. Ngejek pula. Suka dia. Allah tak ada gamuk. Nak ambil pahala kita sepahang nak tukar dalam syurga. Bila syurga nak ada? Orang munafik ngejek pada Nabi. Tapi cerita ni tak masuk kepada telinga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengar cerita kata Nabi nak tukar satu pohon tamar di dalam Madinah dengan 10 pohon tamar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Abu Bakar dengar, Bakar kecek dengan orang munafik sana. Wahai penduduk Madinah, pound tamar yang ada di dapur umur Abu Dujanah 1 pound, aku sanggup tukar dengan 10 pound. Aku sanggup tukar dengan 1 kebun sekalipun untuk kamu kalau mu nak tukar. Oh, memanglah orang munafik yang nampaklah sepahang yo depan tangga Abu Dujanah dengan 1 kebun hak Sayyidina Abu Bakar ada. Tukar. Apabila Sayyidina Abu Bakar sanggup, mungkin mu nak pilih, mu nak kebun mana daripada pertama aku, mu ambil. Tapi aku sanggup tukar dengan 1 pound ni, aku nak tukar dengan Nabi kata 10 pound dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pelik adik akak kita dengar sejarah Sayyidina Abu Bakar dah. Sahabat yang pertama memeluk agama Islam dengan Nabi. Boleh gelar As-Siddiq dengan sebab dia percaya pada Nabi lepas pada Nabi turun Isra' Mi'raj. Kita tak pelik langsung sebab apa Nabi sebut orang yang pertama daripada 10 orang sahabat Nabi yang masuk syurga ada nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok adik akak, sepahang. Dengan sebab Abu Dujanah saat ni miskin dia, tapi boleh memilih pound tamar dia sepahang dapat tangga untuk dia rela. Dia rela dengan kehidupan dia dan juga dia rela benda-benda yang berlaku di atas dia. Itu sebagai ujian dia akak. Ini ayat atau beberapa orang sahabat. Nah, sebab itulah saya duk tengok dalam sejarah semua kebanyakan sahabat Nabi semua tu tidak ada seorang habuk yang tidak terlibat dengan wakaf. Semua sahabat Nabi ada wakaf. Tapi hak besar-besar kita tengok Bi'rul Utsman di Madinah. Kita pergi Madinah hari ni kita boleh tengok kawasan telaga hak Sayyidina Utsman bin Affan. Duk ada lagi telaga dia. Tak, kawasan telaga dia tak ada tulis. Saya pergi baru ni pergi ziarah, belum ada Covid baru ni kan. Nah, belum ada Covid baru ni. Nah. Ustazโอนไม่ผ่านหมายเลขถูกไหมหมายเลขหน้าบัญชีtu kena dah adik akak tu. 932 343 05 01 adik akak lah. Nah, หมายเลขถูกแล้วนะNah, หมายเลขni lah 932 343 05 01 kena dah. Bank kena dah adik akak tu, cuba tekan semula adik akak dah. Thanakan Krung Thaiนะธนาคารกรุงไทยเด็กก็ได้นะเลขที่บัญชีผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะ932 343 0501นะadik akak kata bank ni tak masuk tu, akak tak kena, akak kena dah tu adik akak dah. InsyaAllah dah. Tu nak ayat sejarah adik akak berkaitan dengan sahabat Nabi sakut pak dengan sedekah. Nah, berlaku kepada Abu Dujanah, tapi hasil yang boleh tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rela dia walaupun kebun dia sekebun bertukar dengan 1 pound. Sebab itulah kita tengok nah di beberapa orang sahabat Nabi nah lebih kurangnya. Alhamdulillah. Jadi satu lagi saya royak baru ni Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali saat ni sebagai sepupu Nabi SAW, Sayyidina Ali juga sebagai menantu Nabi. Sebab itulah Sayyidina Ali lah yang dengar apa yang Nabi pesan belum pada Nabi nazak nak wafat saat itu. Nabi belum pada Nabi nak ditarik nyawa, Sayyidina Ali belingo dia dengar di mulut Nabi. Nabi kata as-salah. Nabi pesan semaya. Semaya sebab tu semaya lah mana tu tak boleh tinggal semaya. Jadi Sayyidina Ali tak dengar hak Nabi pesan ke dia. Nabi kata gapo kepada dia baru ni, saya ulang klik semula. Masa ada lagi sikit dia akak dah. Sayyidina Ali pesan, Nabi pesan pada Sayyidina Ali, ya Ali, sadaqatu sirri tutfi'ul ghadab rabbi. Wahai Ali, sedekah dengan cara sunyi-sunyi tu, sedekah dengan cara senyap-senyap tu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan akan padam, Tuhan akan hilang kemarahan dengan sebab kita dekah dengan senyap-senyap adik akak. Nah, wa tajlibul barakah warizqal katsira. Dan juga dengan sebab kita sedekah saat ni tu tak, Allah Ta'ala akan menarikkan barakah kepada kita. Tuhan wi berkat kepada kita dan juga Tuhan bagi rezeki yang begitu banyak. Warizqa katsira. Tuhan wi rezeki dengan sebab kita sedekah saat ni, dengan sebab kita tabarruk saat ni, dengan sebab kita wakaf saat ni, Tuhan akan murah rezeki pada kita. Sebab itulah kita tengok beberapa sejarah-sejarah dah. Kalau kita tengok zaman lah ni orang suka sedekah, orang hidup sedekah, kita boleh tengok. Kalau cerita yang berlaku di negara jiran kita, Malaysia, mana saja, semua kalau orang yang suka hidup sedekah saat ni, Tuhan akan murah rezeki ke dia. Tak. Sebab itulah kita tengok dengan sebab sedekah ni lah. Barang yang mudah kita tapi ganjaran yang begitu besar. Lepas tu Nabi kata apa lagi?
Nabi pesan pada Sayyidina Ali lagi. Nah, wa bakir bis sadaqah fa innal balaa yanzilu qabla al bukur fataruddul qada'a fil hawa. Dengan sebab kita sedekah wahai Ali. Nah, mung bersegeralah sedekah wahai Ali berpagi-pagi sekali. Nah, Ali kita duduk waktu pagi lagi ni, kita boleh sedekah adik akak. Nah, pagi-pagi kita bersedekah kerana gapo? Sesungguhnya bala yang Tuhan akan turun kepada kita sebelum pagi buta lagi. Bala akan turun mari adik akak. Maka dengan sedekah itulah. Nah, dengan sebab sedekah. Makna kata dengan sebab sedekah saat ni boleh menolak bala yang buruk yang duduk di udara. Bala nak turun kita saat ni sebab kita sedekah. Dengan sebab kita sedekah saat ni tu, sedekah kita saat ni boleh tolak bala dia akak. Allah besar ni adik akak, sebab itulah Nabi pesan sangat pada Sayyidina Ali. Dua Nabi pesan. Nah, Nabi kata gapo pada Sayyidina Ali? Sedekah meskipun sedikit, tetapi dengan sebab sedekah saat ni akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pesan pada Sayyidina Ali, ya Aliyu, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Wahai Ali, Nabi pesan. Nah, ketika kamu bersedekah, maka sedekahlah dengan harta yang terbaik. Sedekahlah harta yang lebih molek, harta yang halal saat ni. Nah, harta yang halal yang ada pada kamu. Nah, walaupun sikit, tapi harta tu bukan harta yang haram, bukan harta syubhat, harta yang halal. Titik perlu kita kerja sungguh harta ni. Mudekahlah walaupun sedikit dengan harta itu, wahai Ali. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ila Allah Ta'ala min mi'ati mithqalin min haramin. Ni Nabi pesan, wahai Ali, dengan sebab mudekah dengan harta yang halal saat ni tu dak. Kerana sesungguhnya sedekah sesuap, nah, dengan harta yang halal itu lebih disenangi Allah Ta'ala daripada 100 miskon daripada barang yang haram. Satu suap sebelah wah tamal sekalipun kita sedekah yang halal saat ni tu lebih baik daripada kita sedekah 100 miskon. Banyak mana 100 miskon? 20 miskon sama dengan 180,000 duit adik akak. 20 miskon berat 5 kok sama mah. 20 miskon. Tapi dengan satu suap yang kita makan ni haram, satu suap walaupun sikit, 10, 5 kok, 10 kok, 100 kok yang kita wakaf untuk fisabilillah di jalan Tuhan saat ni, lebih baik daripada kita sedekah beratus ribu, berjuta-juta dengan sebab harta kita harta yang haram. Nabi pesan pada Sayyidina Ali. Sebab itulah kita gagah setara mana, kita gerak setara mana, sekadar tu yang kita boleh hawi. Ni Nabi pesan pada Sayyidina Ali. Nah, besar-besarlah Nabi pesan. Sebab apa benda gini benda yang paling besar sangat ada kau. Nabi Sayyidina Ali dengar hak Nabi kata lagi. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'atin misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Dah, Nabi royak logak. Nabi royak juga pada Sayyidina Ali, wahai Ali. Nah, sedekah yang kamu berikan sebelum kamu mati itu lebih utama daripada 100 miskon yang diberikan setelah daripada kamu mati. Allah, makna kata kalau kita ada banyak lepas mati dah, Allah tu belum tentu lagi dia aku. Belum tentu lagi. Malaikat jariah ni lah. Malaikat jariah. Tak, sebab itulah sikit kita sikit kita ada, kita cari sikit. Tapi masa kita hidup, dengan sebab kita masa hidup saat ni lebih baik pada anak kita tunai lepas pada kita mati lagi. Walaupun 100 miskon, lebih baik kita masa hidup. Sebab itulah 10 kok, 20 kok, 50 kok, 100 kok adik kakak baik mari, itu habuan yang paling besar di sisi Tuhan. Nah, sebab itulah wasalah kita dah. Wasa dengar tu wasa sangat di jalan Tuhan saat ni. Wasa kita wakaf insya-Allah. Lepas tu gapo lagi? Nah, yang Nabi pesan pada Sayyidina Ali. Nah, yang lagi Nabi pesan pada Sayyidina Ali, sedekah membuat bahagia orang yang telah meninggal. Ni adik akak. Nabi pesan pada Sayyidina Ali, dengan sebab sedekah saat ni lah Tuhan wi kebahagiaan kepada orang yang telah meninggal. Sebablah ratung saat ni apabila mati seorang anak, ada putus habis amalan dia, amalan ketiga perkara. Sedekah jariah. Dah, kita rasa suka hatilah kita sebagai anak kita yang dah hidup lagi. Masa hidup kita tak ada nak layan ayah kita. Masa hidup kita tak ada nak cara baik-baik kepada ibu kita. Tapi dia meninggal dah. Tapi kita sebagai anak saat ni kita buat bahagianya mereka dalam kubur. Bahagianya mereka yang telah meninggal dunia. Sebab Sayyidina Ali dengar hak Nabi pesan, Nabi kata kepada wahai Ali, bersedekahlah engkau untuk orang-orang yang telah mati.
Nabi pesan, wahai Ali, mendekahlah untuk orang yang telah mati. Ayah ibu kamu saat ni terdapat hasil bersama. Nah, sebab apa ya Ali? Tasaddaq ala mautika. Tasaddaq ala mautaka. Fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulu Allahumma ighfir liman nawwar qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Dah, Nabi kata gapo sini? Maka sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan, Tuhan memerintahkan para malaikat untuk menyampaikan sedekahnya orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang telah mati. Tuhan menyampaikan. Nah, pahala orang yang hidup yang buat sedekah saat ni tu untuk orang yang mati. Kita ni anak, kerana reka dengan hadis Nabi saat ni ke? Nah, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang doa, anak yang soleh yang buat amalan, anak yang soleh yang buat kebajikan, reka sapa kepada ibu kita. Sehingga orang-orang yang telah mati itu bahagia. Dengan sebab kita wakaf, kita sedekah, orang yang telah mati dah, dia kita sapa pahala dia dah. Dia mau bahagia dia aku. Orang yang mati dah bahagia. Bahkan lebih bahagia daripada ketika di dunia ni lagi. Orang-orang yang telah mati itu dapat hasil daripada orang yang hidup buat wakaf saat ni. Sebab itulah kita hak paling pentingnya tak ada khilafnya anak saat ni. Sebab itulah di beberapa riwayat banyak lagi yang ada khilaf. Tengah kata siapa, tengah kata tak siapa. Tak apalah tu orang luar. Kita orang dalam ni anak ni. Kita deraka kepada ayah ibu kita masa ayah ibu kita hidup. Kita buat dia sedih hati tapi dia meninggal dunia dah. Pas kita nak buat balas macam mana? Dia duduk kubur dah. Tak ada dah satu jalan untuk sedekah. Sebab itulah kita wakaf ni ya Allah, sampaikanlah pahala wakaf aku ni ya Allah untuk ayah ibu aku ya Allah. Untuk nak takkid lagi sedekah Tuhan sebut dah. Anak yang soleh yang buat baik saat ni sampai mata dah kepada ayah ibu kita, tapi dengan sebab kita reka sikit saat ni dah. Itulah insya-Allah adik kakak yang duduk tengok dah. Adik kakak yang duduk dengar. Sebab itulah bab sedekah saat ni kita jangan duk puasa tak puasa. Nah, kalau kita puasa tak puasa tu makna kata itu hati kita sudah cemar, hati kita sudah kotor tu. Sebab hal inilah jaminan yang kita akan dapat. Hasilnya yang kita dapat. Sebab tu Tuhan royak wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Nah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Nah, saya tengok dalam ayat ni dah. Allah, memang sungguhlah. Dak, orang ni Tuhan royak sendiri ke? Kalaulah kamu tak sedekah kat masa kamu hidup, dia sampai ke masa kamu ajar nak mati, dia minta berlaku dengan Tuhan. Orang siapa ajar nak mati, Tuhan nak tarik nyawa minta, tapi minta masa tu Tuhan tak weh dah. Walaupun satu saat, walaupun satu detik sekalipun Tuhan tak tarik dah nyawa kita. Nah, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah ya Tuhan kami. Orang hak nak mati saat ni dah. Minta ngayuh dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhan aku. Panjang sikit boleh dak umurku ya Allah. Akhartani ila ajalin qarib, sikit ya Allah. Ya Allah, panjang sikit umurku sikit. Panjang sikit umurku ya Allah. Fa asaddaqa. Ya Allah aku nak sedekah. Lalu kita tengok dalam ayat buat apa Tuhan tak sebut amalan lain. Buat apa Tuhan tak sebut nak sembahyang 2 rakaat. Buat apa Tuhan tak sebut nak zikir. Manusia saat ni kalau duduk letih sekalipun, kalau Tuhan hantar kelik, bau saja ya nak buat. Tapi nak ayat gapo? Fa asaddaqa. Ya Allah, kami nak sedekah. Kerana paling mudah kan. Barang ada dalam tangan. Fa asaddaqa, kami nak sedekah. Wa akum minas salihin, kami nak jadi orang yang soleh. Tapi tak dah masa tu. Sebab tu kita jangan sampai situ. Kerana umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ni, umur dia 60-70 tahun tinggi dah. Nah, tak lebih dah. Sebab itulah satu sejarah saya terbaca, satu sejarah. Kerana baca sekitar ni, satu sejarah di zaman Nabi Nuh adik aku. Nabi Nuh ni umur 1005 tahun, 50 tahun. Umur Nabi Nuh alaihi salam, umur Nabi Nuh 1050 tahun umur Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh dia berdakwah dah. Meluk agama Islam. Nabi Nuh sebar agama Islam saat ni 950 tahun. 80 orang yang meluk agama Islam. 80 orang lebih.
Satu ketika Nabi Nuh jumpa dengan seorang umat dia, duk menangis. Ya Allah, renanya ya Allah. Dah. Umur Nabi Nuh saat ni 1000 kurang 50 tahun. Umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun yang jelas dalam Quran. Bukan 1050 tahun. 1000 kurang 5 tahun. Bermakna kata 950 tahun umur Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah Islam tak? 80 orang lebih tak silap yang meluk agama Islam. Tapi satu ketika dia jumpa dengan seorang wanita duk ngayuh, duk teriak depan Tuhan. Ya Allah, bapa ya Allah, mu tarik kelik dulu nyawa anakku ya Allah. Bapa mu mati muda mereka ya Allah. Nabi tanya, wahai ibu, umur berapa anakmu yang Tuhan panggil kelik? Nabi Nuh tanya gitu, seorang ibu saat ni jawab, wahai Nuh, anakku umur 330 tahun mati. Allah, umur 330 tahun dia kok duk perasan kata muda lagi lah. Kerana zaman Nabi Nuh umur beribu Nabi Nuh umur 950. Nak tahu umur 900 dekat beribu tahun ni umur tu baru tua. Tapi no yang umat Nabi Nuh saat ni tu umur panjang. Umur 330 tahun duk teriak nyesah anak dia meninggal dunia, mati muda macam muda-muda. Nabi Nuh kata, wahai ibu, mu tahu tak umat akhir zaman yang Tuhan hantar mari saat ni umur dia 60 sampai 70 tahun je. Senyap selalu dah orang tua saat ni teriak. Senyap selalu dah. Apa Nuh? Ada ke umat akhir zaman umur 60 sampai 50 tahun? Nabi Nuh kata ada. Lepas tu umur mereka 60 sampai 70 tahun tu wahai Nuh. Dia mau buat gapo dia? Dak zikir dengan Tuhan wahai Nuh. Nabi Nuh kata bahkan ada. Tapi tak banyak yang zikir, ingat, yang taat pada Tuhan tak banyak. Kebanyakan umur 60 sampai 70 saat ni banyak ke lalai dengan agama Tuhan. Allah, Nabi Nuh jawab kepada seorang wanita. Lalu orang wanita saat ni kata, kalau gitu aku tak pelik lah. Anakku mati umur 330 tahun anakku mati. Tapi umat akhir zaman saat ni umur 60 sampai 70 tahun. Kalau dia tak buat kebajikan, makna kata tak ada pos sekarang lah. Sedeku ni 300 tahun ni, aku tak cukup lagi kebajikan yang anakku buat. Nak royak totekah banyak dia kok. Lepas tu lah kita hari ni hidup tak. Nabi jelas dalam hadis Nabi kata, umatku ni akhir zaman umur 60 sampai 70 tahun je. Lo ni ratik-ratik. Ada-ada tak ada siapa. Umur umat akhir zaman ni. Tengok lo ni. Dengan sebab wabak, dengan sebab COVID, dengan sebab nyakit ke apa. Penuh-penuh benar nyakit mari adik aku tak. Tapi tengok. Mati kadang-kadang 40. Kadang-kadang 30 lebih mati adik aku. Sebab tu sebab cocok vaksin. Kacik-kacik je lah. Hak ni sebab nyakit COVID. Hak ni sebab nyakit tai, nyakit apa tengok. Tak ada siapa. 50, tak ada siapa 60, tak ada siapa 70. Sebab tu adik kakak, dengan sebab umur yang kita sangat pendek saat ni, kita kena cepatlah buat kebajikan. Cepatlah kita tabarruk, cepatlah kita wakaf insya-Allah. Lalu tu saya ada satu bank adik kakak di depan muka adik kakak ni, kita boleh masuk wi hasil bersama. Adik kakak wi dah minggu lepas, adik kakak nak wi pula minggu ni, tak ada masalah. Kerana itu Tuhan tanda dalam buku catat teh Tuhan. Esok-esok adik kakak, orang yang banyak kebajikan, Tuhan malaikat hantar surat catat teh dengan sebelah tangan kanan ni, bahagia sangat, tak habis nak koyak adik kakak. Bahagia sangat. Sebab itulah kita ada nyawa lagi, harta kita ada sikit lagi. Walau tak kaya adik akak, kita kena ingat kata dengan sebab sedekah ni lah Tuhan akan mengkayakan kita. Kita jangan ingat kata dengan sebab sedekah jadi miskin tak. Sebab tidak ada seorang habuk yang suka sedekah jadi miskin. Tak ada seorang habuk. Jok zaman Nabi sampai zaman kita sekarang, tidak ada seorang pun yang sedekahnya jadi sesak. Malaikat orang yang sedekah, Tuhan tambah rezeki adik akak. Orang yang suka sedekah, Tuhan tuah rezeki dia. Sebab tak pelik Tuhan kata, nah, seorang yang sedekah 1 biji, 100 kuk Tuhan banding supaya dengan dia tanam 1 biji padi. Dia nabur padi stay turun. 1 butir padi tumbuh tubik 7 pohon adik akak. Setiap pohon tubik 10 takar. Setiap takar tubik 100 butir. Tuhan banding we tengok. Zaman Nabi ada tak butir padi? Tak ada adik akak, tak ada zaman Nabi. Mekah tak tanam padi, tanam gandum. Tapi berapa Tuhan banding dengan butir padi?
Tapi kita nampak adik kakak ni noyak kebajikan. Sebab itulah saya doa semua adik kakak yang duk menonton bersama, adik kakak yang share bersama, adik kakak yang bank in masuk bersama insya-Allah. Kerana jumlahnya kita katuk daripada kemarin yang bagi cek tu 1,553,903 kod. Dan jumlah duit hak 1 juta ni lah lebih berapa, tak ada banyak kod dah lah. Lah ni kerana bayar. Hari Rabu kemarin saya gimik besi royak tadi. Pergi dengan Ustaz Afdal, pergi sekali dengan babah kita. Gimik besi adik kakak. 159,000. Kurang apa kod ya? Kurang 80 kod siapa ke dah? Dah kurang. Noyak kata beli besi mari siap lah kau dah. Cuma nanti naik cana naik teri kakak atas musalla saat ni. Lepas tu lepas pada besi ni kita kena ngejah pula. Bata pula adik kakak. Nah, bata perabung tu lah, bata perabung. Bata perabung ni sekitar dekat beratus ribu jugalah kalau kira tu. Nah, sebab kita nak pakai bata hak tahun sikit. Nah, bata hak ada jenama sikit lah. Hak tebal sikit tu kerana masjid saat ni kita nak buat langit lagi adik kakak. Dan kita pakai harga murah saat ni tu yang mudah tiri sangat. Dia mudah tiri, dia mudah pecah, dia tiri. Dia tiri saat ni masalah dengan langit pula. Tu lebih kurang adik kakak dah hari ni. Masa yang begitu kita bersama dengan adik kakak. Sejam setengah lebih dah adik kakak dah. Jadi insya-Allah lah. Lalu gitu abah ada apa lagi? Nah, jadi saya serah pada bapa doa sikitlah akhir insya-Allah adik kakak yang duk menonton, adik kakak yang bank in sekarang, adik kakak nak bank in esok, adik kakak nak on masuk petai-petai hari tengah hari tak ada gapalah, itu serah pada adik kakak. Tapi adik kakak jangan tinggallah. Sidang penonton semua ada ikuti dalam live radio Masjid Sajalah dan juga dalam live Facebook Masjid Sajalah dan juga lakai bilik studio Madrasah Dar Al-Aqsa ini, pondok benih baru ni adik kakak jangan lupalah adik kakak. Kalau adik kakak ada meninggal ayah ibu dah, wasa ingat pada mereka, nah wasa nak hantar kebajikan kita wakaf adik kakak. Boh masuk adik kakak 1,000 ke 2,000 ke 5,000 niatlah hati ya Allah, jadikanlah hasil wakaf aku ini ya Allah untuk ayah ibuku ya Allah. Sedekah tu tanah dah tapi nak wi sedap lagi. Nak wi sedap kata aku ni tak ingat. Aku ni tak lupa. Ayah ibuku yang buat jasa pada aku, dia cari harta, dia hutang keliling pinggir hatta aku mengaji, dia buat jasa beli tanah situ jadi saka untuk aku. Tak kira aku tak boleh balas pada dia adik kakak. Lain daripada ilmu manfaat yang kita jadi, lain daripada doa yang kita jadi hasil daripada wakaf ni adik kakak. Pak bukan ayah ibu kita saja, siapa hak kita sendiri jadi banci juga adik kakak. Kita wakaf hari ni jadi banci hak kita, jerak pada ayah ibu kita. Tak hak ni lah harta yang sejati bagi kita hidup di dunia ni. Hak ada dalam poket, ada dalam bank, hak tu belum jadi hak kita. Perhati masa kita mati tahulah jadi macam mana. Kalau banyak sangat adik akak, baloh habis adik-beradik. Baloh adik-beradik, munuk situ, kunuk sini, aku jadi macam-macam. Jadi kalau kita buat masa kita hidup ni lebih senang. Nah, saka taruh lagi kat anak tu. Perhati hak gaya kita ni. Orang kita duk pasal kata bekam mati taruh nanti hari sepeh mayat tu sebenarnya bukan. Bekam mati kita ni kita buat masa kita hidup ni. Wakaf lagi. Niat insya-Allah fi sabilillah. InsyaAllah itulah hari ni masa yang begitu panjang kita muzakarah bersama. Terima kasih adik kakak yang ikut dalam Facebook 200 orang lebih dan dalam YouTube pula 28 orang lebih. Nah, lebih kurang ya insya-Allah. Mudah-mudahan adik kakak dapat hasil bersamalah. Nah, hari ni saya cukup dululah. Gapo yang saya sudah janji minggu lepas saya sudah royak dan juga saya nak royak lagi. Nanti kita nak royak pula sahabat-sahabat Nabi yang yang Nabi jamin masuk syurganya. 10 orang sahabat cerak-cerak 10 orang sahabat Nabi masuk syurga. Kita nak tengok gapo amalan dia boleh jamin masuk syurga. Amalan sahabat Nabi tak kira daripada Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Nah, lepas tu klik kepada Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah. Semua sahabat Nabi 10 Nabi jamin masuk syurga tu, amalan gapo yang dia buat atas dunia. Tapi saya tengok semua belak tengok tu banyak ke daripada sedekah belaka. Abdul Rahman bin Auf, sedekah tak habis nak pilih ada kau banyak. Uthman bin Affan, Abu Bakar habis harta dia. Sayyidina Umar setengah harta dia. Fi sabilillah. Pak kita nak duduk dalam kalangan jadi jamin syurga insya-Allah kita boleh usaha. Nah, sekadar mana kita mampu, bukan kata nanti perhabis harta kita, sekadar mana kita mampu. Nah, rai kita boleh taruh ni kita wakaf masuk insya-Allah. Dapat saya dua ni ada di Tibanci tu adik kakak Tanakan Krung Thai. Nah, namuku Muhammad Hasani Rosuh dan dua orang lagi. Patu lek Tibanci dia 932 343 0501. Tanakan Krung Thai adik kakak dah. 932
3430501. InsyaAllah adik akak boleh bank in bersama. Dan juga Tuhan akan balaslah segala-galanya. Maka saya akhirlah dengan baba tu, tolong doa sikitlah sebagai hujung rasyangin untuk kita hari ni. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zaki kita yang mana banyak isi-isi untuk bagi kepada ibu-ibu dan bapa-bapa dan muslimin muslimat. InsyaAllah lah, saya tak terlupa kepada kaum ibu, kaum bapa. Terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih banyak-banyak di atas bantuan kaum ibu, kaum bapa, muslimin muslimat, supaya kita dapat membangunkan satu tempat untuk nak sebarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita dan kepada kita sendiri di belakang hari. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Ilahi Tuhanku, jadikanlah harta-harta dan duit-duit pitih yang dibantu oleh kaum ibu, kaum bapa, muslimin muslimat, jadikanlah harta mereka harta yang berkekalan. Jadikanlah kebajikan mereka, jadikanlah kebajikan kepada ibu bapa mereka, dan jadikanlah anak-anak cucu mereka anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang takwa kepada Allah, anak yang bersyukur, anak yang bersabar, anak yang semata-mata berkhidmat kepada agama dan ikhlas dengan agama. Dan jadikanlah kaum ibu, kaum bapa yang sudah meninggal dunia di dalam jagai Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah mereka tempat yang baik, tempat yang molek, tempat yang sedia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jagakanlah kami dan Ustaz Zaki dan Ustaz Afdal dan kepada kamakan kami dan juga ahli kampung kami dan semualah muslimin muslimat di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di dalam bantu-membantu, di dalam lingkungan yang dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga seterusnya. Maka diakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok